Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Prof. Mas dan juga kawan-kawan yang lain. Baiklah, hari ini saya dan juga Nur Fadilah Syuhada akan membentangkan berkenaan dengan social development dan delinquency. Baiklah. Selamat petang. Saya Fadila dan Siti Fazrina akan meneruskan pembentangan kali ini dengan tajuk Social Development and Delinquency. Okay, next. Okay, untuk dia punya introduction, penjelasan biologi moden dan psikologi ni dia tentang social development and delinquency ni dia adalah tentang kenakalan dan selalunya dikemukakan dalam kerangka pembangunan. Maksudnya sikap dan tingkah laku seseorang tu dianggap berubah dari masa ke semasa, dia berkembang secara fizikal dan psikologi. Di samping itu, ini perspektif semasa memperkenalkan pelbagai situasi sosial atau persekitaran yang boleh menghalang atau memudahkan pertumbuhan dan pembangunan manusia. Okay. Teori pembangunan manusia moden adalah serupa dengan teori pemikir terdahulu seperti Freud. Bagaimanapun dia cenderung untuk memberi tumpuan kepada keabnormalan dalam pertumbuhan manusia dan masalah yang dijana daripada keabnormalan seperti yang berlaku pada awal kanak-kanak. Perspektif tradisional mengenai perkembangan manusia ni dia termasuk perkembangan kanak-kanak. Telah banyak menangani parameter pertumbuhan dan pertumbuhan individu. Jadi perkembangan seperti pergerakan badan dan pertuturan seperti pergerakan badan dan pertuturan. Okay. Dalam perspektif tersebut telah banyak dipengaruhi oleh biologi dan psikologi penyelidikan yang agak sesuai. Okay. Lazimnya bagaimanapun perbincangan mengenai pertumbuhan manusia dan perkembangan kanak-kanak ni dia tidak layak memberi perhatian aspek pertumbuhan yang menyimpang seperti kenakalan. Di samping itu apabila diperbincangkan diberikan selalunya apabila sedemikian diperbincangan diberikan, selalunya penyelewengan akan dijelaskan dari segi masalah identiti psikologi. Okay, next. Dalam ni slide pendek tapi saya bagi huraian panjang sikit. Ini adalah konten-konten yang saya akan bentangkan. Yang pertama ialah Kohlberg Moral Development Model. Next. Okay, ini ni dia adalah satu model pembangunan dan hubungannya dengan jenayah ialah model Lawrence Kohlberg. Okay. Kohlberg berpendapat bahawa manusia ni berkembang dari segi hubungan antara satu sama lain dan idea serta nilai moral. Jadi menurut Kohlberg, orang berkembang secara berperingkat iaitu bermula dengan tahap prakonvensional, seterusnya konvensional dan pasca konvensional. Jadi dalam setiap peringkat tu terdapat dalam setiap peringkat tu ada 6 peringkat pertumbuhan dan perkembangan. Tahap pertama perkembangan moral iaitu prakonvensional dicirikan dengan melakukan yang betul untuk mengelak hukuman. Yang kedua konvensional, dia ni khusus untuk kanak-kanak lah. Diorang melakukan apa yang dianggap betul untuk memuaskan hati mereka sendiri walaupun dapat mengenali keperluan orang lain atau orang lain punya keperluan. Okey. Peringkat pertama tahap pertumbuhan, pada peringkat pertama tu tadi
tahap tidak tahap pertumbuhan konvensional berkelakuan dengan betul dianggap sosial baik, yaitu orang melakukan apa yang betul kerana ia sesuai dari segi sosial dan dijangka. Pada peringkat kedua konvensional tadi, tingkah laku yang betul dilihat sebagai keperluan untuk kebaikan masyarakat. Untuk peringkat yang ketiga, pasca konvensional, orang yang melakukan yang betul adalah hampir sejenis kewajiban kontrak antara individu dan kerajaan dan sistem kuasa. Yang terakhir adalah peringkat perkembangan, dan yang terakhir adalah peringkat perkembangan tingkah laku. Peringkat perkembangan tingkah laku yang baik adalah sebahagian daripada kepercayaan terhadap sistem global kebaikan moral dan sebagai tindak balas kepada perasaan bahawa seseorang harus berbuat baik kerana ia hanya diharapkan daripada seseorang untuk melakukan kebaikan sebagai umat manusia. Okay, next. Seterusnya adalah social development model. Okay, social development model ni adalah penakalan mengamalkan dinamik pandangan tentang tingkah laku manusia. Dia serupa dengan beberapa teori individualistik yang dibincangkan dalam bab 4, iaitu mengakalkan bahawa manusia berkembang dan berkembang secara berperingkat. Walau bagaimanapun, satu perbezaan antara negara penjelasan individualistik tentang kenakalan yang dibincangkan sebelum ini dan model pembangunan sosial ialah menganggap pertumbuhan dan perkembangan bersifat sosial. Penjelasan sosial tentang tingkah laku ini tidak dianggap secara berasingan. Sebaliknya, dia dilihat sebagai terjalin atau bersambung untuk membentuk pandangan yang lebih lengkap. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan tingkah laku manusia, membentuk pandangan yang lebih lengkap. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan tingkah laku manusia. Ada yang mengekalkan pembangunan sosial mewakili satu sintesis teori kawalan, pembelajaran teori dan teori persatuan pembezaan. Okay. Menurut pandangan menurut pandangan ini, golongan muda belajar tingkah laku daripada mereka dalam kalangan sosial mereka, seperti rumah dan sekolah. Jadi di dalam kalangan rakan sepermainan, dorang dari sanalah terbelajar apa semua. Yang lain pula dia mengambil pandangan yang lebih, iaitu jalan hidup, tentang pembangunan dan alasan bahawa kenakalan sama seperti yang lain jenis tingkah laku, berkembang dan berubah sepanjang hayat. Next. Okay, ini adalah pathways to delinquency, iaitu laluan kepada kenakalan. Okay, menurut teori Moffitt dan rakan sekerjanya, dia orang telah mengkaji kalangan sampel belia di New Zealand selama beberapa tahun. Jadi, reka bentuk penyelidikan ini adalah membujur dan kanak-kanak telah dipilih dari populasi belia, iaitu dari prasekolah hingga remaja. Di dalam bidang kajian ini, Moffitt dan rakan dia yang mengkaji itu menemui bahawa sampel kecil daripada belia menunjukkan tanda-tanda tingkah laku antisosial dari usia prasekolah tu. Dia terus menunjukkan tingkah laku antisosial dan jenayah melalui remaja dan menjadi dewasa. Jadi, penyelidikan Moffitt ni dia menunjukkan bahawa belia berterusan, iaitu LCP. LCP tu adalah siapa? LCP itu life course persistent. Okay. Jadi sepanjang hayat
Jadi sepanjang hayat ni berbeza dengan antara daripada jubana lain. Okey, dari segi kebolehan lisan dan ingatan, diorang berbeza dari jubana lain dari segi kebolehan lisan dan ingatan. Okey, sebagai tambahan, kumpulan berterusan khusus kursus kehidupan ini sering dicirikan oleh ciri-ciri biopsikologi lain seperti gangguan kekurangan perhatian iaitu ADD. Attention Deficit Disorder. Walau bagaimanapun, memiliki ADD ni, Attention Deficit Disorder, tidak secara automatik menandakan kesukaran seumur hidup dengan menandakan kesukaran seumur hidup lah. Okay, next. Next lagi. Ini yang tadi tu sama-sama sebentang yang tadi. Sorry, tidak terkasih slide. Next slide. Okay, yang terakhir adalah teori jenayah umum dari pandangan lain lah. Okay, kebanyakan pandangan Moffitt mengenai laluan LCD kepada kenakalan adalah serupa dengan idea Gottfrieden dan Hirschi dan teori umum jenayah. Jadi, menurut teori umum jenayah, pesalah berfungsi asas sifat biasa iaitu kekurangan kawalan diri impulsif berkaitan dengan keperluan untuk keseronokan. Jadi, pesalah tidak semestinya psikopat atau penuh dengan kejahatan seperti yang dicadangkan oleh beberapa teori individualistik terdahulu. Sebaliknya, orang-orang ini dia tidak dapat mengawal keinginan impulsif mereka yang sering mengakibatkan mereka melakukan perbuatan yang menyalahi undang-undang. Dalam pengertian jenayah pada dasarnya adalah pesalah berterusan sepanjang hayat. Okay. Menurut GTC, delinkuan dan penjenayah tidak semestinya dilahirkan dengan impulsif, tetapi ini dipelajari. Boleh dikatakan cara-cara tingkah laku dan sikap lain yang dipelajari. Lebih khusus lagi dari Gottfrieden dan Hirschi, iaitu mengekalkan bahawa impulsif dan kawalan diri ini yang rendah adalah diperoleh daripada pengalaman awal kanak-kanak, iaitu keibubapaan yang lemah. Walau bagaimanapun, sebaik saja ciri-ciri ini dipelajari atau dikembangkan, biasanya sekitar umur 10 tahun, mereka cenderung untuk tinggal bersama seseorang individu sepanjang hayat dan tidak berubah dengan ketara sepanjang hayat seseorang. Okay. Pengalaman khusus hidup tidak boleh menghapuskan kecenderungan ini untuk melakukan jenayah. Secara ringkasnya, khusus kehidupan atau penjelasan situasi kemerosotan dalam jenayah dengan usia mengatakan bahawa seseorang ni dia memperoleh sumber kepuasan yang tidak konsisten dengan jenayah apabila dia semakin tua. Begitu. Itu saja dari saya. Saya minta maaf slide saya pindik-pindik saja, tapi saya kasih hurai pakai mulut sajalah. Saya serahkan kepada Siti Fazrina. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Boleh dengar ke? Boleh. Okay, jadi saya akan teruskan pembentangan untuk chapter ni, di mana saya akan jelaskan apa yang Samson and Locke ni dia ada keluarkan beberapa turning point dalam kerjaya penjenayah ni. Maknanya titik tolak ataupun titik perubahan dalam kerjaya penjenayah ni. Okay, sebagai permulaan, Samson dengan Locke tu
Dia ada reanalyze data yang telah dikumpulkan. Maknanya dia telah menganalisis lah beberapa data di mana dia telah memilih 500 kajian kes delinquent dan juga non-delinquency, dan dia ni memutuskan untuk follow up kontak diorang ni lah yang berkaitan dengan kes-kes ni. Lepas tu sekejap ya. Maaf ya, saya terpaksa tutup kanan laptop. Sedikit masalah. Okay, seterusnya log ni dia attempt untuk concept profile of what happened as maknanya diorang ni nak tahu apa yang berlaku kepada yang buat jenayah ni lah semasa diorang membesar, semakin dewasa. So diorang telah memilih 1,000 orang yang terlibat dalam kes tu, di mana diorang ada pilih yang berumur 14, 25 tahun dengan 32 tahun. Okay, seterusnya adalah tujuan mereka untuk tujuan mereka nak menganalisis data-data ni sebab dia nak provide a view into their life. Maknanya dia nak tahu apa yang berlaku ataupun tunjuk ajar lah dalam kehidupan mereka ni. Okay, ini adalah satu model di mana dibuat oleh Gottfredson and Hirschi. Dia ni ada buat satu model umum lah secara teorinya pasal delinquency ni, di mana dia ada mengatakan inadequate socialization and weak family bonds. Maknanya sesiapa yang dapat sosialisasi yang tak cukup ataupun dia ni ada masalah dalam ikatan keluarga lah, maknanya tak cukup kuat dalam ikatan keluarga tu, dia akan menyebabkan perkembangan kawalan diri mereka ni rendah. Dan lepas tu dia akan menyebabkan delinquency, dan seterusnya eventual decline in crime and delinquency because of physical aging. Maknanya delinquency ni dia akan berlakunya penurunan dalam jenayah disebabkan oleh penuaan ataupun sedikit faktor yang dicampuri oleh dengan kawalan diri itulah. Ini apa yang mereka rangka lah sebenarnya. So apa point of view yang Samson dengan Locke ni bagi tahu? Dia cakap yang we conclude that turning points related to work, marriage and military service were crucial for understanding process of continuity and change across the adult life course. Maknanya dia ada buat satu hipotesis bahawa turning point tu, titik perubahan ataupun titik tolak mereka ni, dia berkaitan dengan kerja, dengan perkahwinan, dengan kehidupan perkhidmatan mereka lah semasa membesar ni, semasa mereka meneruskan kehidupan mereka tu. Okay, apa yang dia orang cakap, apa yang dia bagi tahu? Okay, first dia bagi tahu bahawa inclusion of turning point in the life of people as they age. So that's mean dalam kehidupan ni, perspektif yang penting adalah untuk memasukkan titik tolak dalam kehidupan semakin meningkat dalam usia mereka. Maknanya benda ni, turning point ni maknanya dia penting untuk kita bentuk keputusan, bentuk kita punya attitude, kita punya perangai itulah.
Maknanya dia cakap not simply that one marriage that may turn him or her from crime, but the nature of the marriage. Maknanya dia orang bagi tahu bahawa bukan sekadar perkahwinan yang boleh memalingkan dia orang ni daripada melakukan jenayah, tapi sikap perkahwinan tu, maknanya suasana perkahwinan tu. Okay, yang kedua contoh dia adalah not simply that one obtains job that may turn his life around, but the kind of the job or how long it lasts. So, ni juga bukan semata yang boleh kerja je dapat ubah hidup dia. Tetapi tengok juga jenis kerja dia, berapa lama dia bertahan dalam kerja tersebut. Okay, second adalah this life event can often to alter one's life in different way. Maknanya, peristiwa hidup ini boleh juga ataupun tak boleh mengubah hidup seseorang ni dengan cara yang berbeza. Jadi people are always in a position to change as one event occur after another. So maknanya manusianya dia sentiasa dalam kedudukan lah untuk berubah selepas berlakunya satu peristiwa dan berlaku lagi peristiwa lain. Maknanya seorang tu lebih cenderung untuk berubah. The more that similar event keep happening, the more likely one's trajectory or path tend to move in one direction. Walaupun dia ada kaitan antara peristiwa zaman kanak-kanak dia dengan dewasa, titik perubahan ni dia masih boleh mengubah suai dia punya kehidupan mereka nanti. Itu maksud dia. Jadi kesimpulannya, semakin banyak peristiwa tu jadi, semakin tinggilah percentage untuk seseorang tu berubah. Okay, next adalah berkenaan dengan turning points are sometimes referred to as social capital. Di mana poin ketiganya dia merujuk kepada modal sosial. Modal sosialnya dia involve help to establish one in the community that lead the life of conformity to law and social norm. Maknanya modal sosialnya dia melibatkan juga hubungan sosial yang membantu untuk mewujudkan satu hubungan dalam komuniti dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan undang-undang dan norma masyarakat. So it can begin by getting the education, a good job, a good family and so on. So untuk dapatkan modal sosial yang baik, yang kukuh ni, maknanya kita perlu adalah education, perlu ada kerjaan yang bagus, family yang support kita macam tu. Itu maksudnya. Okay, yang keempat adalah the idea that one event can trigger another event, even to the point of affecting a casual relationship. Makna aspek ni dia berkaitan juga dari sudut pandangan jenayah, ialah satu peristiwa yang boleh mencetuskan kejadian lain sehingga dia menjejaskan hubungan casual. Maknanya sebabkan dia buat kejadian jenayah tu, maknanya dia akan menyebabkan another something lah, something happen. So contoh dia kita boleh tengok kalau dekat rumah ada mak bapak yang gaduh. So dia macam kalau gaduh ni memang dia macam menjerumuskan untuk bercerai. So anak tu dia akan rasa macam mana rasa tersepit lah sebab melihat keadaan family dia macam tu. Jadi disebabkan dia stres tengok keadaan tu, dia boleh mengubah sikap ataupun perangai anak tu nanti. Macam tu.
Okey, selepas apa yang dinyatakan tu, Samson dengan Lauk ni dia summariskan apa yang berlaku dalam kursus kehidupan ni. Start dengan individual trait, di mana sifat-sifat individu ni seperti dia ni ada personality psycho ataupun tindak balas yang rendah lah, ketidakupayaan untuk belajar, dia punya social bond tu pun kurang, sebabkan individual trait ni berlakunya delinquency tu lah, but turning point in life. Maknanya delinquency ni sebabkan dia buat jenayah tu, dia ada titik tolak dia dalam kehidupan dia. Macam berlakunya, macam dia ada graduation, good job sebabkan kahwinan. So benda ni dia akan meningkatkan dia punya keadaan sosial dan mengurangkan pengaruh sikap individu yang tak elok tadi lah, seperti yang kat atas tadi. So last dia akan reduction in delinquency. So dia akan kurangkan dah dalam kes delinquency ni. Itu yang apa Samson dengan Lauk ni simpulkan. So conclusion dalam titik tolak yang Samson dengan Lauk ni bagi tahu bahawa maknanya kenakalan ni, delinquency ni disebabkan, dia mungkin oleh sebab-sebab tertentu, oleh faktor-faktor tertentu, seperti yang dinyatakan tadilah, seperti ikatan sosial lemah ataupun pergaulan yang akan sebaya yang salah. Tapi hasilnya disebabkan titik tolak tadi, kenakalan ni juga dia boleh melemahkan lagi ikatan sosial, dan dia akan mengalahkan lagi berlakunya pergaulan yang akan sebaya yang terlalu bebas. Jadi nampak kat situ dia macam saling berkait. Dia menghasilkan satu kesan interaktif di mana dia ni berputar, benda ni dia berputar dan saling berhubung. Di mana punca berlakunya jenayah tu boleh menyebabkan dia menjadi kesan jenayah tu. Nampak tak? Dia macam macam saling berkait lah. Macam tu. Okay, saya rasa itu saja part saya. Jadi saya akan teruskan dengan soalan. Saya ada 3 soalan, di mana yang pertama, manusia ni berkembang secara berperingkat. Jadi siapa-siapa boleh bagi tahu apa nama tahap-tahap yang telah diceritakan tadi. Ya, boleh. Boleh buka mic. Saya rasa dia punya peringkat ada 3. Peringkat yang pertama, tahap yang pertama pro-konvensional, tahap yang kedua konvensional, tahap yang ketiga pasca konvensional. Boleh ulang balik? Tahap yang pertama pro-konvensional, tahap yang kedua konvensional, tahap yang ketiga pasca konvensional. Salah ke? Okey, betul. Tanya, nanti claim hadiah tau. Okey. Terima kasih. Okay, next soalan ni dia macam kebat sikit lah. Tak ada dalam buku tadi, tak ada dalam pembentangan tadi. Just mungkin pandangan lah. Yang kedua iaitu why this life event can help someone change their life. Maknanya kenapa peristiwa yang berlaku tu dia boleh tolong, dia boleh menjadi satu dorongan untuk seseorang tu berubah. Tak kisahlah whether berubah ke arah yang baik ataupun ke arah yang tidak baik. Kenapa? Ada siapa-siapa nak jawab? Ke nak saya pilih je siapa-siapa? Nak try? Okay.
Sebab kita belajar dari pengalaman lah. Takkan kita contohnya lah kan, dalam kehidupan kita tu kita mengalami sesuatu yang perit ataupun macam yang adalah masalah-masalah kan yang kita hadapi. So takkan pada masa yang akan datang kita nak ulang balik benda-benda yang sama. Tapi kadang-kadang kita tak nafikan yang kita ni boleh je kadang-kadang tak sedar lagi tentang benda-benda yang dah lepas tu, tak menjadikan benda tu sebagai pengajaran, tapi still ada efek lah untuk kita ubah dia jadi lebih baik, even sikit lah. Macam tu. Macam tu kot. Kan? Tapi apa pula pendapat Aminah kalau peristiwa tu menyebabkan dia menjadi lebih ke arah yang buruk lah. Arah yang buruk. Kalau pendapat Aminah tak nafikan benda tu boleh jadi. Contoh macam kita tengok someone yang istiqomah dalam menjaga aurat dia. But ada something yang berlaku menyebabkan lepas tu dia berubah. Mungkin jadi lebih liar dan sebagainya. So daripada sini berkemungkinan benda ni jadi lebih parah ataupun jadi lagi teruk disebabkan oleh surrounding ataupun tak ada orang-orang yang pimpin dia untuk benda tu. Sebab kita manusia ni tak sama tahap untuk kita pikul sesuatu masalah. Ada someone tu yang lemah, ada someone tu mungkin dia okey je, dia jenis yang macam okey je, tak ada bagi apa-apa efek. Tapi ada someone yang senang nak terpengaruh ataupun dia rasa macam tak ada orang kisah pasal dia apa semua. So benda tu yang menyebabkan dia jadi lebih teruk. Biasanya orang-orang yang dia perlukan dalam sesuatu perubahan ataupun dalam satu situasi yang genting ataupun dalam keadaan dia ada masalah tu biasanya parents, kawan-kawan rapat dia ataupun mungkin juga pasangan yang dia percaya. Macam tu. So macam tu lah. Okay, terima kasih. Sama. Okay, jadi semua boleh dengar apa pandangan daripada kawan kita. Okay, soalan yang terakhir, kenapa kita ni dalam kehidupan kita perlukan pendidikan, perlukan kerja yang bagus, perlukan family yang supportive. Siapa nak jawab? Saya nak try jawab. Boleh tak? Boleh. Okey, kalau kita tengok dekat soalan tu macam ketiga-tiga aspek tu lah, pendidikan, kerja yang baik, family yang bahagia, family yang baik tu dia macam elemen-elemen kebahagiaan. So semua orang yang inginkan kebahagiaan kan, bahagia tu dia tak arah kepada kebendaan semata-mata sebab apa guna macam mewah tapi hati kita tak tenang. Dan kebahagiaan ni, semua benda ni dia sebenarnya terletak pada diri kita lah. Hanya diri kita yang menentukan hala tuju kehidupan sama ada nak mengecapi kebahagiaan ataupun kemewahan. Jadi maaflah kalau tak menjawab soalan tapi tu pendapat saya. Dia berkaitan dengan kebahagiaan. Kita nak mengecapi kebahagiaan. Terima kasih. Okay, terima kasih Tan. Ada siapa-siapa lagi yang nak bagi pandangan dia kenapa kita perlukan? Ada ke? Dapat duit ni, dapat duit raya. Cepat-cepat. Ada lagi siapa-siapa nak? Ada? Tak ada Ada ke tak ada? Okay. Ada. Ada nak jawab ke? Ada yang nak rebut peluang ke? Mela. Sure. Soalan nombor 3 kan? Main minit. Kan nombor 3 kan? Ah. Okay.
Kenapa kita memerlukan pendidikan, pekerjaan dan keluarga yang baik dalam kehidupan? Sebabnya dia mula sekali, ni pada pandangan saya lah, mula sekali of course daripada pendidikan. Adanya pendidikan yang baik, dia memberikan kita peluang untuk ke jalan yang ialah lebih baik. Contoh, okay, kita ni berpendidikan tinggi. Lepas tu dengan adanya pendidikan kita ni boleh mendapatkan kerja yang also letakkan kita pada jawatan yang tinggi. And kita tahu bila jawatan tinggi, kita punya bayaran adalah ni lah, kenalah dengan kita punya pendidikan tu. Okay, dia dah ada education, dia ada a good job. So bila dia ada duit, nak berkeluarga pun mudah. Betul tak? Dengan duit tu dia boleh tampung isteri, anak-anak, keluarga. Jadi bila complete semua tu, kita akan rasa macam kita ni puas dengan kehidupan kita dan kita tak nak minta lebih lagi sebab aku dah cukup semua benda. Macam itulah pandangan saya. Rasa kepuasan dalam kehidupan bila kita ada a good education, a good job and a good family in life. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada Nur Syuhada. Okay, saya rasa itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Saya teruskan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum.